Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Madya Dr. Nur Hasima Ismail. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 pembangunan masyarakat 1 tentang makanan masyarakat majmuk di Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya Muhammad Azmil bin Malik dan rekan-rekan saya yaitu Arif, Gilbert, Saiful dan Izzuddin. Malaysia mempunyai penduduk berbelang kaum dengan latar belakang sejarah, keturunan, budaya, agama dan kepercayaan serta cara dan nilai hidup yang berbeza. Kepelbagaian etnik di Malaysia telah mempengaruhi dan mencorakkan pembangunan politik, ekonomi dan sosial di negara ini. Adat dan budaya yang merangkumi seluruh aspek bermula dari kelahiran, perkahwinan, sehinggalah pengebumian yang terdapat di dalam hidup semua masyarakat di Malaysia. Pengetahuan terhadap kebudayaan adalah penting bagi rakyat Malaysia kerana banyak salah faham dan prasangka yang timbul daripada gagasan untuk mewujudkan kebudayaan kebangsaan Malaysia yang berteraskan kebudayaan pribumi. Baiklah, kami akan bentangkan tentang jenis makanan masyarakat kaum Melayu, Cina, India dan Sarawak. Makanan atau masakan Melayu ialah makanan hasil masakan orang Melayu dari Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei yang dahulunya dapat diklasifikasikan sebagai gugusan Kepulauan Melayu atau lebih kurap dipanggil Kepulauan Nusantara. Antara ciri utama makanan Melayu yang membezakan daripada makanan etnik lain ialah makanan Melayu melibatkan banyak penggunaan rempah ratus dalam proses penyediaannya. Rempah ratus dalam makanan bukan sesuatu yang asing bagi kaum Melayu kerana pada zaman dahulu, tanah Melayu merupakan antara pusat perdagangan rempah yang terbesar di dunia. Apabila sesuatu makanan itu dimasak menggunakan rempah ratus, ini dapat menaikkan aroma dan kesedapan makanan tersebut. Rempah ratus juga dapat didapati mempunyai faedah dalam bidang perubatan tradisional dan kecantikan. Salam sejahtera doktor, saya Gilbert Alfred akan meneruskan pembentangan tugasan pada kali ini. Selain rempah ratus, bahan lain yang begitu kerap digunakan dalam makanan Melayu ialah santan. Banyak makanan Melayu yang menggunakan santan dalam proses pembuatan, antaranya ialah makanan nombor 1 di Malaysia, nasi lemak. Nasi yang berlemak dan penuh kaya dengan rasa tersebut menggunakan santan untuk melengkapkan rasanya. Belacan diperbuat daripada udang yang dijadikan pes makanan melalui proses pengawitan. Cencaluk. Cencaluk pula merupakan produk yang begitu popular di negeri Melaka. Budu dan cencaluk juga diperbuat dari udang. Namun begitu, budu lebih kerap digunakan dalam kalangan masyarakat pantai timur berbanding di negeri lain. Ciri utama lain bagi masakan atau makanan Melayu ialah makanan Melayu sering dihidangkan bersama nasi. Hal ini tidak asing lagi kerana nasi merupakan makanan ruji masyarakat Melayu serta kaum lain di Malaysia. Malah, banyak negara Asia lain turut menjadikan nasi sebagai makanan ruji serta merupakan pengeluar beras yang penting di dunia. Nasi kerabu. Nasi kerabu yang menggunakan nasi berwarna biru daripada bunga telang. Nasi dagang terkenal di negeri Terengganu, menggunakan ikan tongkol silver kulit hitam. Nasi hujan panas menggunakan pelbagai campuran warna sehingga menghasilkan nasi yang berwarna-warni. Rasa nasi juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Makanan masyarakat kaum Cina. Kalender ini terbahagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sempena nama haiwan. Perayaan ini melambangkan permulaan iaitu titik bermulanya sesebuah nasib dalam sesuatu kehidupan. Makan besar bersama ahli keluarga. Ketika Tahun Baru Cina, mereka yang menyambutnya juga akan pulang ke rumah ibu bapa masing-masing untuk berkumpul seisi keluarga bagi meraihkannya sambil menikmati makanan tradisional dan autentik yang khusus dihidangkan semasa hari perayaan tersebut. Lazimnya,
Makanan yang dipilih merupakan simbolik kepada kekayaan, tua, kemewahan, kejayaan, dan umur yang panjang. Kaum Cina percaya bahawa dengan menghidangkan makanan-makanan yang membuang maksud yang baik dan positif, akan memberi hidup yang baik juga untuk tahun tersebut. Baiklah, berikut merupakan makanan utama yang dihidang semasa makan besar. Yisang, Chang Xiao Mian, kuih bakul, kuih bulan, dumpling, dan buah limau mandarin. Yisang dikenali dengan nama Yu Sheng adalah makanan yang terdiri dari aneka salad dan ikan. Ia adalah lambang kemakmuran, kemewahan, dan juga kekayaan. Yisang diperbuat daripada potongan ikan, terutamanya ikan salmon segar, kacang tanah, cili, lobak putih, lobak merah, halia, daun limau purut, daun palsi Cina, biji-bijian bakar, dan udang kering goreng. Kuah atau penambah rasanya diperbuat daripada sos plum. Chang Xiao Mian. Xiao Mian merupakan mi telur Kantonis paling nipis serta diperbuat daripada tepung gandum. Ia berwarna kuning, keemasan, serta sedikit kenyal antara ciri-ciri keistimewaannya. Ia kemudiannya digoreng serta dikeringkan. Ia mengambil masa selama 2 minit untuk direbus dalam air rebusan. Ia kemudiannya digoreng serta dikeringkan. Ia biasanya dihidangkan bersama sayur-sayuran seperti sawi, cendawan, dan juga cili. Pembentangan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera Doktor, saya Arif Bagi untuk meneruskan pembentangan untuk makanan utama yang dihidangkan semasa makan besar. Yang seterusnya ialah kuih bakul. Kuih bakul atau Nian Gao atau kuih tahun baru Cina ialah makanan Cina yang terbuat daripada tepung pulut berbentuk seperti dodol. Tradisi kuih ini paling laris dimakan ketika sambutan tahun baru Cina. Memakan kuih bakul dipercayai membawa tua pada masa perayaan ini kerana namanya Nian Gao, di mana perkataan Gao bermaksud kuih. Dalam nama kuih ini berbunyi sama seperti perkataan Gao yang bermaksud tinggi, melambangkan arti semakin tahun semakin tinggi. Nian Gao Seng atau ringkasnya setahun lagi kehidupan, setingkat lagi kemajuan. Seterusnya, dumpling. Dikenali sebagai jiangzi, di mana kulitnya diperbuat daripada tepung gandum. Biasanya ia berisikan isi yang berbagai jenis seperti udang segar, daging, dan juga sayur-sayuran seperti cili, halia, cendawan, serta herba. Dumpling merupakan masakan tradisional Cina yang berkhasiat. Ia sangat berkesan menyembuhkan kerana intinya mengandungi herba-herba yang berkhasiat. Pada masa dahulu, apabila orang Cina berkumpul, mereka akan makan dan jiangzi merupakan makanan utama. Lebih-lebih lagi ketika merayakan Tahun Baru Cina. Setiap keluarga akan makan jiangzi. Seterusnya ialah kuih bulan. Kuih bulan boleh didapati menjelang musim perayaan pertengahan musim luruh atau Tahun Baru Cina. Kuih ini berbentuk bulat dan juga segi empat yang terdiri daripada kuning telur itik masin serta bahan-bahan lain. Selain itu, kuih bulan mempunyai inti yang pelbagai di sebelah dalamnya. Intinya terdiri daripada pes biji teratai, kacang merah, walnut, bijan, badam, benih labu, dan biji tembikai. Terdapat juga inti lain seperti keladi, pandan, dan juga durian selari dengan perubahan zaman. Masyarakat Cina akan memakan kuih ini bagi memperingati sejarah seorang isteri raja yang telah berkorban demi rakyatnya. Seterusnya, limau mandarin. Makan atau mempamerkan buah oren dan limau dilihat sebagai tanda tua dan kekayaan kerana sebutan dan ejaan buah-buahan tersebut dalam bahasa Mandarin iaitu Cheng yang
mempunyai bunyi yang sama seperti sebutan kejayaan. Makan buah limau gedang pula melambangkan kebahagiaan berterusan. Lebih banyak anda makan, lebih banyak kekayaan yang akan dijana. Hal ini demikian kerana ejaan limau gedang you adalah sama seperti you yang membawa maksud memiliki. Sementara sebutannya adalah seperti you yang membawa maksud sekali lagi. Seterusnya, makanan masyarakat kaum India. Walaupun terdapat pelbagai jenis perayaan yang disambut oleh kaum India, namun makanan di setiap perayaan tetap sama. Makanan perayaan kaum India terbahagi kepada makanan pedas dan makanan manis. Berikut merupakan contoh makanan kaum India. Puri, kuih ladu, tosai, vadai, maruku, kari ayam, kuih ati rasam, dan idli. Kari ayam merupakan antara hidangan pedas semasa perayaan kaum India. Makanan ini dimasak dengan menggunakan rempah ratus. Makanan ini juga boleh dimakan dengan nasi, roti canai, capati, tosai atau tose, dan lain-lain. Hidangan ini juga menjadi kegemaran dalam menu masakan masyarakat Melayu, Cina, dan juga masyarakat beretnik di Sabah dan Sarawak. Hidangan ini merupakan salah satu hidangan yang boleh dikatakan hidangan penyatuan bagi masyarakat berbilang kaum dan etnik di Malaysia. Seterusnya, tosai atau tose. Tosai merupakan makanan kegemaran orang India. Makanan ini menjadi menu utama dalam hidangan hari Deepavali. Tose atau tosai kebiasaannya enak dimakan bersama kuah catini. Tose juga turut dikenali sebagai dosa, dose, dosha, tosai atau cakuli. Tosai atau tose ini terbahagi kepada beberapa jenis iaitu tose telur, tose cili, dan juga tose bawang. Seterusnya, saya serahkan pembentangan kepada rakan saya yang lain. Okey, sekian saja. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Encik Arif. Seterusnya saya akan sambung bahagian puri. Makanan ini bernama puri. Puri boleh dimakan bersama kari atau dal. Puri diperbuat dengan tepung gandum serta puri rasa seakan roti canai dan rangup bila dimakan. Seterusnya idli. Idli merupakan makanan sampingan dalam menu hidangan kaum India pada hari Deepavali. Idli dimakan bersama catini atau kari ayam, dal dan lain-lain. Kuih ati rasam. Kuih ati rasam merupakan kuih manis yang biasanya akan dihidangkan semasa perayaan kaum India. Bentuknya sama seperti kuih donat tetapi warnanya gelap. Ramuannya adalah tepung beras, gula merah, buah pelaga, garam, kelapa parut dan minyak masak. Selain itu, kuih ini tahan sehingga 6 bulan. Seterusnya maruku. Maruku bukan sahaja menjadi antara kuih kegemaran masyarakat India, malah menjadi kegemaran masyarakat kaum lain juga. Maruku selalunya dibuat pada musim perayaan dan kenduri kendara. Selain itu, maruku tersebut boleh dibuat dalam pelbagai bentuk sama ada bulat, panjang atau lepet. Sungguh pun begitu, cara pembuatannya adalah sama. Pada masa kini, maruku juga dihidangkan pada hari-hari biasa dan dijual secara meluas di Malaysia. Seterusnya, vadai. Vadai merupakan kuih yang paling digemari oleh kebanyakan masyarakat Malaysia. Ia adalah sejenis makanan tradisional jenis kering. Kuih tersebut berbentuk gelung. Ianya amat sesuai dihidangkan ketika masih panas dan sebagai hidangan minum petang. Selain itu, ianya turut dihidangkan pada hari perayaan Deepavali. Vadai atau disebut wah dei merupakan sejenis makanan orang India Selatan. Kemudian terdapat juga hirisan cili hijau, daun kari dan bawang merah dicampurkan sekali. Seterusnya, kuih lado.
Kuih lado merupakan makanan yang sentiasa dihidangkan semasa musim perayaan kaum India dan manis rasanya. Ianya mudah rapuh apabila dipegang. Ramuan kuih ini adalah seperti tepung kuda, buah ceri, buah gajus, buah kismis, pewarna, gula, garam, dan minyak sapi. Makanan masyarakat kaum Sarawak. Negeri Sarawak yang juga dikenali dengan nama Bumi Kenyalang ini mempunyai pelbagai jenis makanan yang agak sukar didapati di semenanjung Malaysia suatu ketika dahulu. Namun, kini di sekitar semenanjung Malaysia sudah terdapat banyak restoran yang menyajikan hidangan dari negeri Sarawak. Kewujudan banyak restoran makanan Sarawak telah memberi peluang kepada seluruh rakyat Malaysia menikmati pelbagai hidangan dari Sarawak yang begitu enak sekali. Makanan tradisional masyarakat Sarawak boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu hidangan utama dan juga pencuci mulut. Mungkin nama hidangan di Sarawak ada kalanya kedengaran agak pelik. Namun rasa setiap hidangan yang terdapat di Sarawak memberi 1001 rasa yang begitu mempersonakan. Antara makanan masyarakat kaum Sarawak ialah mi kolok, manuk pansu, ikan terubuk masin, umai, laksa Sarawak, linut, sayur midin, kek lapis Sarawak, dan ulat mulong. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzuddin Hadi bin Yaakob. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera buat Dr. Sima dan rekan-rekan PJJ. Saya lupa nak mention nama, minta maaf. Jangan tidur lagi. Dengar dulu pembentangan daripada saya. Okey, makanan yang pertama masyarakat kaum di Sarawak iaitu laksa Sarawak. Okey. Laksa Sarawak, kita biasa dengar tentang laksa. Laksa Pening, laksa Johor, laksa Sarawak. Jadinya apa perbezaan ketiga-tiga laksa ini? Okey, yang pertama, laksa Johor. Apa perbezaannya? Apa rasanya? Laksa Johor, laksa selatan, rasa selatan. Laksa Penang, laksa utara, rasa utara. Laksa Sarawak, rasa Borneo. Tak. Okey, saya terangkan. Okey. Laksa Sarawak menggunakan paste yang dibuat dan dicampurkan daripada bahan tertentu yang dimasak menggunakan santan, dan apabila dicampur kedua-dua bahan tersebut, menjadikan warna merah daripada paste tersebut naik. Okey? Okey, itu beza yang pertama. Yang kedua, kuah laksa ni jadi lebih pekat disebabkan santan yang digunakan tadi. Okey? Dan menggunakan bihun yang dicelur dan dimakan bersama hirisan telur dadah, udang, hirisan ayam yang telah direbus, tauge, perahan limau nipis dan juga sambal belacan. Okey, itu adalah yang pertama tentang laksa Sarawak. Okey, yang kedua, mi kolok. Mi kolok, bukan mi golok. Mi golok di Thailand. Mi kolok di Sarawak. Okey. Mi kolok dihidangkan bersama sup serta kicap. Dihidangkan bersama hirisan daging ataupun ayam yang telah direbus terlebih dahulu. Seakan-akan sama macam laksa Sarawak, tapi bukan dia. Ini mi kolok. Okey. Nama lain bagi mi kolok adalah mi kampua, mi rangkai dan mi kering yang dipanggil oleh kaum Iban. Mi kering. Mi kering. Okey. Mi kolok bukan saja popular di Sarawak, namun semakin popular di semenanjung Malaysia. Betul tu. Okey. Mi kolok terdapat dalam dua jenis, iaitu mi kolok putih dan mi kolok kicap. Jadinya kalau kita nak makan mi kolok, bolehlah pilih antara dua tu, mi kolok kicap atau mi kolok putih. Okey. Keistimewaannya adalah rasa mi kolok berbeza dengan rasa mi goreng yang lain. Dan tekstur mi kolok kecil, lembut dan kenyal. Mungkin kita tertanya-tanya, mi kolok ni macam Maggi goreng ke? Tak. Bukan Maggi goreng. Mi kolok. Okey. Yang ketiga, sayur midin. Di semenanjung Malaysia, kita biasa makan kailan ikan masin. Tapi kailan ikan masin tu adalah sayur kailan yang digoreng bersama dengan ikan masin. Tapi di Sarawak, ada sayur midin. Okey, apakah ini sayur midin? Okey, sayur midin biasanya dimasak secara goreng belacan. Sayur ini mirip pucuk paku yang banyak dijual di sekitar semenanjung Malaysia. Seakan-akan pucuk paku, tapi mempunyai sedikit perbezaan. Okey, midin goreng belacan merupakan hidangan makanan yang juga tidak kurang popular dalam masyarakat Iban di Sarawak. Okey, kita nampak kat sini antara tiga-tiga makanan ni, dua daripada makanan ini diperkenalkan lebih
oleh kaum Iban dan menjadi popular dalam kalangan masyarakat Sarawak. Okey. Makanan keempat bagi kaum masyarakat di Sarawak, manuk panso. Bukan sinalau bakas, manuk panso. Manuk bermaksud ayam. Panso bermaksud dimasak atau dibakar di dalam buluh. Dibakar di dalam buluh, lemang ke? Bukan. Manuk panso. Lemang, lemang. Manuk panso, manuk panso. Okey. Apakah ini manuk panso? Okey, manuk panso ni merupakan hidangan ayam yang dimasak di dalam buluh bersama ramuan khas. Okey, merupakan makanan tradisional masyarakat Iban. Satu lagi, makanan tradisional masyarakat Iban yang popular di sekitar Sarawak. Okey. Enak dimakan bersama dengan nasi panas semasa makan tengah hari. Makan tengah hari, bukan makan malam, bukan makan pagi. Makan tengah hari, lunch. Okey. Makanan kelima, umai. Okey, di Jepun kita ada sushi, tapi di Sarawak kita ada umai. Okey, umai. Umai merupakan sushi tradisi yang diperkenalkan oleh masyarakat Melanau. Masyarakat Melanau memperkenalkan umai dan popular di sekitar Sarawak. Okey, umai menggunakan makanan laut mentah seperti isi ikan, udang maupun sotong. Okey, diperap bersama air perahan limau, irisan bawang merah serta cili padi bagi menaikkan rasa. Tapi bezanya dekat sini, umai dimasak secara semula jadi ataupun naturally menggunakan air perahan limau tadi. Okey, mungkin kita biasa dengan goreng, masak steam, tapi bukan umai. Umai dimasak menggunakan perahan limau yang menjadikan umai ini mungkin menyerap rasa perahan limau tadi. Okey. Enak dimakan bersama nasi putih sebagai salah satu hidangan utama menjamu selera. Okey. Tadi makanan yang keempat, makanan yang kelima, makanan yang keenam, ikan terubuk masin. Ikan terubuk, apa tu ikan terubuk? Kalau awak datang ke Sarawak, mustahil awak tak beli ikan terubuk untuk saudara ataupun kawan-kawan terdekat. Okey. Biasanya lah, kalau kita dapat kan ikan terubuk, oh kau pergi Sarawak mesti macam tu. Okey, ikan terubuk. Ikan terubuk ni macam kita tahulah salah satu produk pelancongan bagi yang berkunjung ke Sarawak dan sering dibawa pulang sebagai buah tangan. Okey, ikan terubuk ni boleh dimasak secara digoreng. Walaupun ikan terubuk ni banyak tulang, walaupun saya tak makan ikan terubuk ni banyak tulang, tapi ia sedap dimakan bersama dengan nasi. Okey. Okey, kita kembali ke makanan tradisi masyarakat di Sarawak. Bersama saya, Muhammad Izzuddin Hadi. Okey, yang ketujuh, kek lapis Sarawak. Okey, kek lapis Sarawak. Okey, kek lapis. Pencuci mulut. Standardly, pencuci mulut. Okey, kek lapis Sarawak memiliki keunikan yang tersendiri, mempunyai pelbagai corak dan rasa yang begitu mempesonakan. Wow. Okey. Tekstur kek ni lembap serta tidak begitu kering membuatkan ramai yang menggemari termasuklah kanak-kanak. Okey, tapi kek lapis Sarawak ni popular di kebanyakan harinya sewaktu Hari Raya Aidilfitri. Bezanya masyarakat di Sarawak dan masyarakat di Semenanjung. Kita di Semenanjung, kita hidangkan kuih dalam balang. Tapi masyarakat di Sarawak menghidangkan kek lapis di dalam balang. Okey, itu bezanya di sana dan di sini. Okey. Pelbagai jenis kek lapis yang terdapat di Sarawak gunakan nama yang pelik-pelik. Contohnya, kek belacan, hati pari, kek Holiday Inn, kek lumut, kek Cadbury dan macam-macam bunyi lah. Hati pari itulah paling famous biasanya sebab kek tu kek coklat, kek lapis coklat. Okey, kek lapis ni sering menjadi hidangan bagi perayaan. Macam saya cakap tadi, perayaan. Disambut di Sarawak lah menjadikan hidangan wajib di setiap rumah semasa sambutan perayaan. Okey, bagi kaum Melayu, Hari Raya Aidilfitri lah. Okey. Masakan ke-8, linut. Linut, apa tu linut? Linut ni seakan-akan ambuyat. Ambuyat, apa tu ambuyat? Okey, linut. Okey, saya explain. Apa tu linut, apa itu ambuyat? Linut ni seakan-akan ambuyat. Okey, linut merupakan makanan tradisional masyarakat Melanau. Okey. Masyarakat Melanau memperkenalkan linut tapi menjadi popular di seluruh Sarawak. Okey. Dibuat daripada tepung sagu segar dari pohon sagu lalu dicampurkan dengan air panas yang mendidih. Okey. Dia kacau sebati sehingga linut tersebut kental seakan-akan jelly. Macam ambuyat. Mungkin samalah kot. Linut dan ambuyat. Okey. Dimakan bersama sayur midin, terung iban, sayur labu, ulang-ulaman dan sambal belacan. Okey.
Dimakan menggunakan garpu buluh, bukan garpu besi, garpu buluh. Dia dipanggil candas, kemudian dicelup dengan sambal belacan yang mempunyai rasa masam, masin dan pedas. Okay, untuk linut makanan ke-7, 8 yang ke-8. Makanan yang ke-9, ulat mulung. Ulat mulung. Apa ni ulat mulung? Ulat mulung ni ulat sagu ke? Bukan. Okey, ulat mulung adalah larva kumbang yang bersarang di dalam batang pokok rumbia yang sudah reput. Okey, apa jadi kalau kita makan ulat mulung? Kita makan ulat mulung, kita biarkan di dalam perut kita, nanti kita jadi Kamen Rider. Henshin! Itulah. Okey, ulat mulung terutamanya yang gemuk boleh dinikmati menerusi pelbagai jenis masakan, sama ada digoreng bersama kicap, disalai, dibuat sup atau dijadikan sate. Kalau anda rasa anda mampu untuk makan ulat mulung, kan? Tak ada masalah. Kalau di Thailand kita boleh makan dalam goreng, cengkerik goreng, ulat mulung. Kecil je kot. Mungkin okey. Ada yang menyatakan ulat ini terasa lemak seperti hidangan udang. Okey, namun hanya segelintir masyarakat di Sarawak saja yang memakan ulat mulung ni. Okey, bukan kebanyakan, segelintir. Okey, tadi saya dah explain makanan masyarakat di Sarawak. Okey, sekarang kita dah sampai ke penghujung iaitu kesimpulan. Okey, kesimpulannya, secara keseluruhannya dirumuskan perpaduan antara masyarakat majmuk di negara ini dapat dibentuk dengan adanya makanan tradisional dari pelbagai kaum. Okey, melalui makanan ini, masyarakat dapat mengenali dengan lebih mendalam makanan yang terkenal antara kaum dengan satu kaum yang lain. Okey, contohnya antara kaum Melayu, Cina dan India, selain mengetahui keunikan yang ada pada setiap jenis makanan tersebut. Okey, tambahan lagi, setiap makanan tradisional ini mempunyai keunikan yang tersendiri dan mampu menarik kaum lain untuk menikmati dan merasanya. Okey, pokok pangkalnya, makanan ni pun menjadi salah satu corak perpaduan pada kita rakyat Malaysia. Kerana kita ni masyarakat yang majmuk, berbanding dengan negara-negara lain, tak ada negara yang lebih banyak kaum-kaum yang berada dalam sebuah negara sebanyak negara kita lah, negara Malaysia. Okay. So kita sepatutnya berbangga lah menjadi seorang rakyat Malaysia kerana kita hidup dengan aman dan harmoni dengan perpaduan kaum yang kita ada sekarang. So dengan makanan ni terbentuklah perpaduan tu. Salah satunya lah. Okay. Sekian. Terima kasih. Minta maaf. Awal sangat pula. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.